Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tengku Afiqah Atidah binti Tengku Muhammad Syukri. Nombor menteri saya S46461. Bakal memegang ijazah sarjana muda ekonomi sumber alam dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Penyelidik saya ialah Dr. Rushanin Qoris. Tajuk kajian yang saya jalankan ialah kos penjagaan kesihatan asma oleh isi rumah di negeri-negeri terpilih dalam Malaysia, iaitu Terengganu, Kelantan, Johor, Pulau Pinang dan Perak. Asma adalah sejenis penyakit yang berkaitan dengan masalah pernafasan yang telah menjejaskan kira-kira 300 juta orang di seluruh dunia dan dianggarkan menyebabkan 400,000 kematian setiap tahun. Di Malaysia terdapat 2 juta pesakit yang disahkan mengidap penyakit asma. Walaupun asma adalah penyakit biasa, namun kadar mobiliti dan kematian akibat penyakit ini adalah terlalu tinggi. Pelbagai faktor yang mempengaruhi kos kesihatan masyarakat antaranya ialah faktor psikologi dan tingkah laku. Faktor psikologi atau lebih dikenali sebagai genetik, insurans dan status rawatan kesihatan mereka, manakala tingkah laku pula ialah terdiri daripada gaya hidup yang dipilih seperti urbanisasi dan pencemaran. Status kesihatan juga mempengaruhi risiko kesihatan asma. Asma boleh terjadi disebabkan oleh keturunan atau lebih dikenali sebagai genetik. Hal ini terbukti daripada peningkatan beberapa kes asma disebabkan sejarah keluarga yang positif penyakit asma. Okey, di sini saya tunjukkan objektif. Okey, saya teruskan dengan objektif 1. Objektif 1 adalah untuk mengenal pasti profil demografi dan faktor risiko kesihatan dalam kalangan isi rumah. Maklumat yang diperolehi ini akan dianalisis melalui analisis deskriptif untuk mengetahui nilai mean, jumlah sisihan piawai, variance, nilai minimum, nilai maksimum serta peratusan masyarakat yang mengalami serangan serta mendapatkan rawatan. Hasil dapatan kajian kebanyakan responden yang menyertai kajian ini adalah lingkungan berumur 50 hingga 59 tahun, iaitu seramai 116 orang ketua isi rumah bersamaan 38.7%. Jumlah peratus keseluruhan umur ialah 48.81, manakala sisihan piawai adalah 11.57. Akhir sekali untuk demografi responden bagi pendapatan isi rumah pula seramai 108 orang isi rumah bersamaan 36% yang mempunyai pendapatan dalam lingkungan 1,000 hingga 3,000 ringgit. Okey, saya teruskan dengan objektif 2. Objektif 2 adalah untuk mengira kos langsung dan kos tidak langsung yang perlu ditanggung oleh isi rumah. Pengiraan adalah seperti berikut. Kos langsung merupakan kos yang akan dibayar secara langsung untuk mendapatkan rawatan seperti cas rawatan, kos ubat-ubatan, kos makan dan minuman semasa mendapatkan rawatan dan kos pengangkutan untuk ke tempat rawatan. Kos tidak langsung pula ialah kos yang tidak terlibat secara langsung untuk mendapatkan rawatan seperti kos masa, iaitu masa perjalanan yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan rawatan, masa menunggu ketika mendapatkan rawatan dan ubat-ubatan serta jumlah hari yang terpaksa ditahan di wad. Dapatan kajian pula mendapati seramai 33 orang responden atau bersamaan 11% mendakwa bahawa mereka mengalami tekanan gaya hidup yang dijalani. Jadual ini menjelaskan mengenai kekerapan demam, batuk, sesama dalam tempoh sebulan yang dihadapi oleh ketua isi rumah, iaitu seramai 174 orang responden dengan peratusan sebanyak 57%. Okey, saya teruskan dengan objektif 3. Objektif 3 adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kos kesihatan dalam kalangan isi rumah dengan menggunakan kaedah multiple regression analysis. Pemboleh ubah yang bersandar ialah jumlah kos tahunan mempengaruhi pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu pendapatan isi rumah, jantina, tempat udara bersih, kekerapan pesakit dalam dan penyakit kronik asma pada nilai signifikan pada keertian 10%. Keputusan analisis data menunjukkan kekerapan kemasukan sebagai pesakit dalam dengan jumlah pendapatan yang mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kos kesihatan. Untuk mengelak perkara ini lebih kritikal dalam kalangan isi rumah, mereka perlu bertindak lebih awal seperti membuat persediaan ataupun membuat pemeriksaan setiap 2 kali setahun. Jika sudah dikenal pasti penyakit tersebut, maka isi rumah dapat mendapatkan rawatan secepat mungkin. Akhir sekali, mereka perlulah mengamalkan gaya hidup sihat bagi mengelakkan penyakit ini terus berlaku. Terima kasih.